A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilatu wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada sebelah pagi ini dapat lagi kita bersama-sama dalam program Bicara Maqasid, dan edisi istimewa, edisi khas, edisi kuarantin memandangkan pada pagi ni. Okey, suara macam tak ada. Okey, nak kena check balik suara macam tak dengar ni. Sekejap kalau tak dengar suara ni, maksudnya ada benda. Okey, suara clear daripada Langkawi. Okey, audio tak ada, visual clear. Okey, dah ada dah suara. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua yang memberikan respon. Okey, clear suara? Okey, baik kalau dah ada. Okey, saya rasa tadi macam dah okey. Okey, apa pun, terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ni. Tolong kongsikan, tolong sharekan. Hajat saya kita cuba buat 30 minit saja pada pagi ni. Kalau Allah izinkan 30 minit, kalau Allah lebihkan, itu halal lah untuk kita semua, insya-Allah. Okey, hari ni tajuk yang kita pilih adalah Allah takkan menguji kita kalau bukan untuk kebaikan. Ini satu benda yang saya ambil pelajaran, satu benda yang saya ambil daripada pemerhatian bainat kita berjalan di atas muka bumi ini, dan kita melihat banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku. Dan Allah pun mention dalam Quran, kerosakan-kerosakan yang berlaku ni adalah akibat daripada tangan-tangan manusia itu sendiri, akibat daripada kita yang menjadi punca kepada sesuatu perkara itu tercetus asbab yang menyebabkan sesuatu benda itu Allah turunkan, sama ada dalam bentuk musibah, sama ada Allah turunkan dalam bentuk bala, sama ada Allah turunkan dalam bentuk ujian, baik kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang Islam ni adalah untuk kita merujuk kembali kepada ayat-ayat Allah. Itu tugas dan tanggungjawab kita. Yang paling utama adalah kita nak merujuk di mana. Jadi kebanyakan kita senang kita kata apabila diturunkan sesuatu musibah tu, kita pun akan cakap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sedapnya disebut ni di mulut, tetapi sejauh mana kita apply benda tu dalam bentuk pelaksanaan, sejauh mana kita memahami tuntutan ayat tadi itu, adakah sekadar untuk kita berkata? Sebab dalam ayat tu Allah sebut qul, maka mereka pun berkata, katanya adalah innalillah, sesungguhnya benda ni datangnya daripada Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah benda ni kita nak kena rujuk. So sekarang ni yang penting adalah untuk kita mencari rujukan. Sebab kalau kita hanya ambil ayat ni satu phrase sahaja tanpa kita memahami ayat sebelum dan ayat selepasnya, maka kita tidak akan nampak the whole elemen yang Allah nak suruh kita fahami daripada ayat-ayat yang kita disampaikan. So kalau kita tengok, kalau kita tengok dekat surah yang saya dah bagi tahu dekat dalam description tu, kita akan tengok surah 2, surah Al-Baqarah ayat 155. Tu ayat yang pertama yang akan kita bincangkan. Okey, jom kita tengok ayat yang pertama tu. Right. Okey. Ni ayat yang pertama. Okey, apa yang Allah kata dekat situ? Dah jumpa dah? Kalau dah jumpa, boleh buka Quran masing-masing, and then kita akan rujuk. Okey, Allah kata walanabluwannakum, dan sungguh akan kami menguji kamu. Ni
Allah mention dah dalam Quran, dan benda ni satu kepastian, benda ni sudah satu yang jelas. Jadi bila Allah dah jelas macam ni, pastinya Allah nak kita lihat ayat itu sebagai satu ayat yang jelas, bukan lagi ayat yang kita nampak tapi kita tak tahu macam mana kita nak memahami ayat ini dari sudut pelaksanaan dia. Allah kata Allah pasti akan menguji kita bisyai'in, dengan sesuatu. Sekarang ni Allah nak uji kita dengan sesuatu. Sesuatu tu Allah mention selepas tu, minal khauf, daripada ketakutan. Khauf ni dia ada beberapa perkataan yang kita kena faham. Satu, bimbang, takut, gusar. Dan takut ini dia tak boleh kita samakan macam kita rasa kita takut dalam istilah takwa. Takwa tu setengah orang menampakkan takut. Sekarang ni dia bukan cerita tentang ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tak. Takwa adalah bicara tentang komit, bicara tentang kita kena menjadi orang yang committed dengan apa jua perintah yang Allah sudah berikan dan apa jua larangan yang Allah sudah jelaskan, supaya kita committed untuk menjauhinya dan melaksanakan segala suruhan-suruhan dia. Yang ni, bab ni kita kena faham ada dua perbezaan bicara tentang takut. So khauf ni adalah sesuatu yang duduk dekat hati kita. Ni yang kita nak relatekan dengan surah 10 ayat 57 yang kita bacakan sebelum ni. Sebab apa saja yang Allah bagi kepada kita tu berbentuk satu pelajaran yang akan menjadi satu penawar, penawar kepada hati kita ni, penyakit yang ada di dalam dada kita. So khauf itu satu penyakit. Wal ju' dan juga kelaparan. Kelaparan juga adalah satu penyakit. Hari ni kalau kita lihat, berapa ramai daripada kalangan kita yang sedang takut. Takut dengan keadaan musibah yang berlaku. Dia punya takut itu level dia bukan level yang kita boleh ambil mudah. Levelnya daripada kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendidikan, kehilangan rumah. Kalau kata kena uji dengan banjir, rumah pun hilang, rumah pun ranap. Dah takut banyak benda dah dekat situ. It's a package. Kita akan diuji dengan banyak benda. Sampai tahap kehilangan pekerjaan. Di situ juga akan menyebabkan kehilangan pendapatan. Di situ juga akan menyebabkan kehilangan makanan. Ada banyak benda yang menyebabkan manusia jadi takut. So ju' itu cerita tentang kelaparan. Berapa ramai hari ini, ramai orang ada pendapatan, tapi dalam masa yang sama ada orang daripada kalangan kita ini diuji dengan kelaparan. Ada duit tetapi belum tentu lagi mampu untuk membeli, kerana dalam kepala kita duit ini digunakan untuk tujuan yang lain pula. Sebab ada orang nak kena settlekan hutang dulu, ada orang nak settlekan ini, settlekan itu, settlekan semua tu, hujungnya tinggal sedikit saja portion yang kita boleh bawa pulang untuk kita makan. Ada orang terpaksa berjimat-jimat dengan makanan, kerana ada lagi kelangsungan lain yang lebih penting untuk diutamakan. Cerita tentang ubatan, cerita tentang macam mana kita nak kena jaga periuk nasi kita, jaga periuk nasi anak-anak kita. Ada kisah yang saya dapat daripada Kelantan itu tu, macam mana budak yang 5 orang ni, anak yang 5 orang, mak bapak dia masuk hospital. Ini independent, mak bapak dah tak ada pekerjaan, mak pun kadang-kadang mengasuh anak. Tapi macam mana mereka nak meneruskan kelangsungan hidup? Abang pun baru umur 17 tahun, baru nak start sekolah. Nak start sekolah balik, sekolah pula kena tutup. So hilang pula pendidikan di situ. Ruang pendidikan telah menyebabkan mereka tak dapat nak meneruskan kelangsungan hidup. So di sini kita nak kena faham, Allah menguji dan Allah pasti akan uji kita dengan beberapa ketakutan, kelaparan, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwali wal anfus, yang mana yang kita akan diuji pula dengan kekurangan sebahagian daripada harta dan jiwa. Maksudnya ada jiwa yang akan terkorban, ada jiwa yang akan mati. Mati tu dah pasti. Macam mana cara kita mati tu yang kita kena bersiap sedia. Ada orang mati kerana COVID, ada orang mati kerana mungkin mati lemas, ada orang mati mungkin kerana sakit tua, ada orang mati mungkin kerana aksiden. So kita tak tentu, kematian itu boleh datang, diuji bila-bila masa sahaja. Ini sebuah cerita yang Allah dah rakamkan dalam Quran. Allah dah jelaskan dengan penuh hikmah untuk kita ambil ibrah. Dan ada satu lagi dalam kotak biru tu, was-samarat, dan kita juga akan diuji dengan buah-buahan. Okey, bab buah-buahan ini, ramai orang akan melihat benda ni disebut sebagai satu bentuk makanan. Buah kan, dalam bahasa Quran ni kita akan kata ni buah. Dan
kenapa kita nak relate dengan perkataan ju' dekat atas tu cerita tentang kelaparan? So kenapa tak disekalikan saja ju' ini dengan buah-buahan ni? So kita nak membaca ni dari sudut muhkamat ataupun mutasyabihat. Kalau kita hanya memikirkan tentang muhkamat, maka kita akan melihat bicara buah-buahan itu bicara buah. Kita akan tengok buah apple, kita akan tengok pokok pisang. Kalau kata kita bayangkan macam ni, kita akan nampak ayat dalam kepala kita, kita akan bayangkan kalau Allah uji dengan banjir, hilang habis pokok pisang dia semua. Hilang habis pokok-pokok tanaman yang ditanam. Jagung apa semua, kalau kita pergi Kelantan hari tu, pergi Pahang baru ni, ranap habis pokok-pokok jagung dia, ranap habis pokok-pokok tembikai yang ditanam, habis semua kena tenggelam dengan air. Semua benda yang menyebabkan musibah yang bila dilanda dengan pelbagai ujian ini, kita akan dapati banyak benda yang akan datang dalam bentuk package. Semua benda ni ada sekarang ni. Semua benda ni as good as dah berlaku daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang. Cuma kita nampak ayat ini dia datang dalam bentuk package yang lebih kemas. Bila kita nampak daripada ujian COVID sampailah dah setahun kita berlaku ni, kemudian kalau kita tengok dengan pandemik yang berlaku, banyak sistem dan ekonomi yang hari ni terpaksa kita toleransi, perniagaan-perniagaan yang terpaksa tutup. Kerana apa? Kita terpaksa berdamai dengan ujian Allah ni. Kalau kita masih lagi berkeras, contohnya kalau kata hari ni kita masih lagi bertegas, kita nak buat lagi business travel, dah tak boleh travel dah. Kita kena cari bisnes lain yang kita boleh buat. Untuk apa? For survival. Jadi semua benda-benda ni berlaku untuk kita maneuver, untuk kita menguji pula diri kita, macam mana kita nak cari jalan keluar, macam mana kita nak survive, kita nak hidup hasil daripada ujian-ujian yang Allah berikan. So apa tu samarat? Apa tu cerita tentang buah? Kalau kita ambil dalam bentuk mutasyabihat, buah yang Allah nak nampakkan sini, pertama sekali kita akan bayangkan sebagai satu buah fikiran. Macam mana kita kehilangan idea, macam mana kita ketandusan idea, kita boleh lost. Orang yang datang dalam bentuk anxiety ni sebenarnya akalnya sudah tidak mampu untuk berfikir dengan waras, lalu mereka memilih untuk memencilkan diri. That's why kalau kita tengok dalam sepanjang tahun yang lepas ni saja, peristiwa COVID ini dia menguji orang-orang tertentu sehingga mereka mengambil jalan pintas sampai ambil jalan mudah. Bunuh diri adalah pilihan mereka yang mereka nampak jalan yang mereka terpaksa ambil. Sebab apa? Sebab itulah satu-satunya jalan untuk menghilangkan ketakutan, kelaparan, kehilangan harta dan diri mereka. Hujungnya mereka memilih mati kerana akalnya sudah hilang kewarasan. Jadi di sini kita akan diuji juga. Buah yang kita akan lihat adalah buah yang mampu untuk mengeluarkan sesuatu hasil. Buah ni cerita dia simple je. Allah bagi sesuatu tu dalam bentuk mutasyabihat. Buah, kalau cerita buah, dia mesti kita lihat dalam bentuk asal buah itu mesti daripada bijinya, benihnya. Macam mana benih itu nak menumbuhkan satu pokok, macam mana pokok itu nak menghasilkan pengeluaran buah, satu hasil yang boleh kita makan, satu hasil yang boleh kita manfaatkan, satu hasil yang betul kita gunakan. So dia ada satu benda yang sangat panjang. Allah dia tak ada bagi kat kita ni satu benda untuk kita baca secara tekstual. Dia mesti kita melihat dalam bentuk konteks dia, mesti kita faham. So kita nak kena cari balik, susun balik, atur balik. Kita kena start tanam balik, replanting balik. Kita kena mula balik membenih. Daripada benih kita kena start menanam balik. Daripada menanam kita akan mencapai hasilnya semula. Dan tempohnya bergantung kepada execution kita. Adakah kita plan dalam bentuk jangka pendek ataupun kita plan untuk jangka panjang. Di sini yang kita akan lihat macam mana Nabi Yusuf menampakkan satu mimpi. 7 tahun kita akan dilanda dengan kebuluran, kemiskinan, kemarau, dan 7 tahun yang kita kena persiapkan untuk kita bersiap siaga menghadapi ujian-ujian yang Allah dah prepare dekat kita. So kita kena tahu 7 tahun ini adalah satu tempoh masa yang Allah gambarkan dalam Quran sebagai satu bentuk gambaran ujian-ujian yang bakal kita lalui. So hari ini kita dah terasa. Selama ni kita rasa kita yakin dengan kerja kita, kita yakin dengan pendapatan kita, kita yakin dengan kehidupan kita, dan split second Allah boleh terbalikkan benda tu dan Allah boleh tunjukkan kepada kita benda ni boleh berlaku. Benda ni Allah boleh buat. Kun fayakun, benda ni boleh berlaku, hidup kita boleh tunggang terbalik dalam tempoh yang kita tak jangka pun sebegini.
So ini adalah satu preparation yang kita nak kena persiapkan. Ayat ini kalau kita baca dulu, then kita dah bersiap sedia. Tapi kalau hari ni baru kita nak rujuk balik, maka kita kena mulakan balik daripada hari pertama. Kita kena start balik from scratch. Kita tak boleh lama-lama anxiety. Kita tak boleh lama-lama dalam kemurungan. Kita tak boleh selamanya duduk menyalahkan takdir. So kita nak kena cari jalan keluar. Sebab tu minggu lepas dia nampakkan Allah menguji kita, Allah memberi ujian, Allah memberi musibah. Dia tidak datang dengan azabnya saja. Dia mesti datang dengan rahmat. Allah menguji kita untuk melihat siapakah yang paling bersabar, siapakah yang paling bersyukur, siapakah yang paling menerima benda ni dengan berlapang dada. Tu Allah sebut dekat situ, bila mana kita melihat benda ni sebagai satu ujian, dan kita akan mula mencari apakah hikmah, ibrah dan benda-benda yang Allah nak sampaikan mesej kepada kita. Dia tak guna kalau kita hanya mencari kelemahan tanpa kita mencari kekuatan untuk bangkit. So sekarang ni baca ayat-ayat ini adalah dengan harapan untuk kita memahami macam mana kita nak kena keluar daripada cerita tentang samarat ni. So samarat dia adalah cerita tentang buah cerita tentang mesti melibatkan orang yang menanam. Ni cerita penanam dia. Kalau kata kita diuji dengan kekurangan buah, so yang akan efeknya bukan cerita buah tadi. Efeknya adalah cerita penanamnya, orang di sebalik buah tersebut. So kita sebagai manusia yang diberikan akal fikiran, yang diberikan kemampuan untuk berfikir, diberikan kehebatan yang kreatif, sepatutnya kita cari jalan keluar macam mana kita nak menyelamatkan diri kita daripada dugaan-dugaan ini. Dan Allah memberikan satu clause terakhir dalam ayat tu, petak kuning tu, wabashiri as-sabirin. Di sini kita nak kena memberitahu, menyampaikan mesej bahawa Allah sedang menguji orang-orang yang bersabar. So ujian ini sebenarnya adalah untuk orang-orang yang sabar. Sabar, surah 3 ayat 146 tu menampakkan siapa itu golongan yang sabar. Mereka itu mesti adalah orang yang tidak lemah, tidak lesu, kemudian mereka ni pantang menyerah kalah. Ini bicara tentang maksud sabar. Sesungguhnya orang yang bersabar itu, saya ulang, pertama, tidak lemah, kedua, tidak lesu, dan ketiga, mereka ni pantang menyerah kalah. Ini maksud sabar yang sebenar. Diuji tidak melemahkan kita. Diduga dia tidak melesukan kita, dia tak meletihkan kita, tidak memenatkan kita, dia tidak jadikan kita down, tetapi kita bangkit balik untuk jadi orang yang tidak menyerah kalah. So sini yang kita nak kena faham betul-betul. So apa saja ujian yang kita terima, apa saja benda yang kita hadapi hari ni, tak kiralah kita diuji dari segi kehilangan nyawa sampailah kita kehilangan makan dan minum sekalipun, tanpa ujian ini dia tidak akan menyedarkan kita siapa kita yang sebenarnya. Selama ni kita mungkin merasakan apa saja yang kita dapat atas usaha kita, tapi sebenarnya apa yang kita dapat adalah ihsan daripada Allah yang Allah berikan kepada kita, memang untuk menguji kita. Even kalau kita dapat harta sekalipun, itulah ujian kita. Kita dapat kesenangan sekalipun, itu pun ujian untuk kita. Dan di situlah yang kita nak kena faham bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang benar-benar kembali balik kepada Allah. So ayat seterusnya tu kita kena tengok, kita kena tengok ayat ni lah, ayat yang ke 156. Ni ayat 156. Okay. So apa ayat 156? Alladzina idza asabathum musibatun. Di sini dinampakkan orang-orang yang jika mereka menimpa musibah, orang-orang yang dah ditimpa musibah ini, qalu inna, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So di sini ada satu clause, kotak yang saya nampakkan. Pertama sekali adalah musibah, kedua ada satu kotak sekali itu adalah rujukan, raji'un. Di ramai orang kata raji'un ini adalah tempat kita kembali. Raji'un ini adalah kita akan kembali kepadanya. Nak kembali itu soalannya adalah macam mana? So soalan yang kita nak kena faham, macam mana kita nak kembali kepada Allah ni adalah dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Jadi kita nak kembali kepada Allah dengan ilmu yang jelas, dengan ilmu yang yakin, macam mana
alladzina iza asabathum musibah. Macam mana orang-orang yang diuji dengan musibah ini, dengan apa-apa ujian. Sekarang ni rasanya semua orang tak terlepas diuji daripada musibah COVID. Itu secara konsep yang paling besar sekali. Dalam COVID itu baru kita nampak ujian-ujian yang lain, ya. Ada yang diuji dengan kehilangan pendapatan. Dalam kita kehilangan pendapatan tu, jangan lupa kita diuji dengan COVID itu. Dan COVID itu, walaupunlah ada orang kata ini teori konspirasi ke, adalah orang-orang yang menampakkan ni world order ke apa semua, tak apa. Itu terbuka kepada kita punya pendapat masing-masing. Tak ada perbalahan di situ, tak ada perdebatan kat situ. Teori konspirasi ke apa ke, bendanya berlaku tak sekarang ni, benda tu berlaku. We have to live with it tak? Kita kena hidup dengannya. Kalau kita kata itu Tuhan Sukan Berseri, kita tak percaya. Tapi seluruh dunia sedang berada dalam acuan yang Allah sedang jadikan. So kita letakkan dulu, ini adalah ujian yang Allah sedang sediakan kepada kita. Kita nak kata Dajjal dah buat benda ni, Dajjal itu sendiri pun plannya dalam plan Allah. Kita nak kata Dajjal, sebijak-bijak Dajjal ke, macam mana jahatnya Dajjal ke, jahat-jahat dia pun, dia masih lagi dalam sistem Allah. Dia masih lagi tertakluk kepada kekuasaan Allah. So kita nak rujuk siapa sekarang ni? Adakah kita nak mencari jalan keluar dengan kita menyalahkan teori konspirasi? Adakah dengan kita nak menyalahkan dan memperdebatkan benda ni sebagai satu bentuk teori-teori yang kita nak kata WHO inilah apa semua bagai, tanpa kita naikkan benda ni terus kepada Allah? Kita nak rujuk Allah, kita mesti rujuk kepada sesuatu yang kita boleh pegang, sesuatu yang kita boleh berpegang teguh, sesuatu yang dapatan yang kita boleh yakin. Jadi yakinlah bahawa Al-Quran itulah sumber rujukan yang paling jelas, yang paling tepat untuk kita memahami. So macam mana ujian tu Allah nak bagi? Ada banyak cara. Kalau kata ini adalah satu teori konspirasi, teori konspirasi itu pun adalah sebahagian daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Orang yang yakin, yang faham, yang pasti benda ni ujian Allah, dia tak kira ini adalah teori konspirasi ke tidak. Tetapi bagi mereka yang meyakini ini adalah teori konspirasi, itu juga adalah ujian bagi dirinya, untuk membuktikan pada diri mereka ini adalah satu benda yang rekaan ke apa ke. Benda ni semua kita nak kena fahami. Part yang penting sekarang ni adalah untuk kita tahu di mana rujukan kita. So sekarang ni Allah dah jelaskan ayat 155 tadi. Apa pun yang kita fikir, benda tu Allah dah cipta. Benda tu pasti Allah buat. Dan cara macam mana Allah nak buat, itu kita serah pada Allah. Yang kita tahu sekarang ni kita sedang menghadapi benda tu, kita berdepan dengan benda tu. Cabarannya banyak, macam-macam cara, macam-macam kaedah Allah boleh uji kita. Sebab Allah cakap dah tadi tu, daripada sesuatu. So sesuatu itu is general. Sesuatu itu banyak yang kita boleh lihat dan perhalusi macam mana cara Allah nak menguji kita. So Allah kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So kita nak kena kembali merujuk. So saya tulis dekat dalam tu dengan tulisan hijau, kita bukan nak kembali saja. Nak kembali ni tergantung lagi kepada Allah kita kembali. So nak kembali ke mana? Mati nanti. Kalau musibah yang diuji sekarang, kita masih hidup, macam mana kita nak kembali? Ceritanya kita kembali dengan rujukan. Rujukan yang Allah dah bagi ada 6,236 ayat yang hari-hari kita kena selak. Hari-hari kita kena buka berdasarkan asbab. Barulah dia mampu menenangkan kita dan meyakinkan kita bahawa benda ini bukan akibat daripada benda yang kita tidak pasti dan tidak yakin. Benda ni kita kena yakini Allah dah plan. Allah ada plan. Dan kita nak meletakkan diri kita sesuai dengan plan Allah. Itu yang kita nak buat. So jangan kita melawan arus. Jangan kita jadi orang yang sombong. Orang yang sombong ni Allah uji, tetapi kita jadi orang yang kita terima benda tu, kita redha. Tetapi dalam redha itu kita melawan Allah dalam benda yang lain pula. Kadang-kadang kita redha, kita kata ini ujian Allah, tapi perbuatan dan perkataan kita lain daripada apa yang ada pada hati kita. Yang ni kita nak kena check balik. Contohnya macam anxiety tadilah. Kita kata ini Allah uji, kita bimbang. Saya dapat satu mesej daripada seorang hamba Allah ni. Dia WhatsApp saya dan kemudian dia tanyakan tentang Dajjal kan, tentang Dajjal ni. Ni tak off topic tapi nak relatekan sedikit sebanyak.
Dia bertanyakan tentang macam mana pandangan, sebab dia kata dapat maklumat daripada saudara dia, dapat daripada sini, daripada bacaan dia semua, Dajjal akan keluar Disember nanti apa semua kan. Okey, mula tarik nafas panjang lah, sebab nak menjawab ni benda ni. Pertama sekali yang kita kena faham bahawasanya Dajjal itu semestinya sudah ada di kalangan kita, bukan dari sudut satu individu. Dajjal ini dinampakkan sebagai satu institusi. Sama juga dengan Isa Al-Masih. Al-Masih itu kita kena lihat dia bukan lagi sebagai satu individu, tetapi dia ada sebagai satu institusi. Sama dengan apa yang dibawa oleh Al-Mahdi. Mahdi itu sendiri pun bukan lagi satu individu yang kita nak kena pegang, tetapi satu institusi. Sebab semua ini adalah dalam bentuk golongan-golongan. Golongan-golongan. So Dajjal ada tenteranya. Mereka buat benda ni dalam bentuk satu tindakan yang sistemik. Mereka tahu macam mana mereka nak bawa kita, menyesatkan kita, menjauhkan kita daripada kebenaran, divert kita daripada Al-Quran. Banyak cara mereka buat, dan mereka buat benda ni bukan baru 2-3 hari lepas. Benda ni dah lama, benda ni dirancang, sampailah hari ni kita terkena dengan apa yang mereka dah ciptakan dalam bentuk, kalau kata Yahudi, dia dah buat 5S contohnya. Sekarang dah banyak S dah kan. Jadi semua benda-benda yang mereka dah cipta itu berjaya menyebabkan kita jadi lalai, leka. Dan inilah ada yang Dajjal dah buat. Dunia dan sistem yang kita hadapi sekarang ni adalah satu sistem yang dicipta oleh Dajjal itu sendiri. Jadi Dajjal mencipta ejen-ejennya. Dan kalau kata kita ni sebagai ibu dan bapa yang melihat sesuatu dengan sebelah mata, maka kitalah yang menjadi Dajjal tersebut. Kita melihat Al-Quran pun dengan sebelah mata. Tahu? Sebelah mata ni pandang tak pandang. Kita dengan Quran pun kita lihat dia dengan sebelah mata. So siapa Dajjal ketika itu? Kita sendiri adalah Dajjal yang melihat Al-Quran itu. Sumber rujukan yang Allah dah bagi dengan jelas pun kita jadikan sebagai satu benda yang kita acuh tak acuh. So macam mana kita nak kata kita ni kuat dengan agama kalau kata kita sendiri tidak memegang Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. So peranan kita sekarang ni adalah nak memahami Dajjal itu bukan sekadar satu individu, tetapi dia adalah satu doktrin yang sudah pun masuk ke dalam diri kita. Kena pula dengan cerita baru-baru ni kecoh tentang, adalah dinampakkan tentang hadis yang mengatakan Dajjal itu boleh bertukar menjadi air lalu masuk ke dalam tubuh manusia, apa semua itulah. Itu pun kita nak kena fahami secara analogi. Kalau kita faham air itu adalah satu bentuk ilmu, maka kita senang untuk memahami hadis itu dalam bentuk mutasyabihat. Bahawa teori-teori konspirasi ke apa sajalah yang kita sembangkan sebelum tadi tu, yang kita nak faham sekarang ni, apa saja agenda Dajjal, mereka mencairkannya, dilutekan benda tu sehingga kita boleh minum tanpa kita rasa benda itu berdosa, tanpa kita rasa benda itu salah, tanpa kita rasa dan kita kesan benda itu sesuatu yang datang daripada Dajjal. Kita kena faham secara bentuk konteks. Kalau kita hanya baca hadis itu dalam bentuk teks, jenuh kita nak pecahkan benda itu dalam bentuk yang kita akan baca dari segi tekstual. Kita akan harfiahkan dia, kita akan bacanya tanpa kita boleh relate benda itu dengan kehidupan harian. Ilmu analoginya adalah air. Dalam Quran Allah menampakkan air yang mengalir, sungai yang mengalir. Kemudian Allah menampakkan ada 4 jenis air kan. Kita ada air tawar, ada air susu, ada air madu, ada air yang tidak memabukkan. Itu semua jenis-jenis air yang memberi contoh ilmu-ilmu yang ada di dalam Quran. Kan? Macam mana air tawar yang mampu untuk memberi kita kesegaran, memberikan kita satu bentuk penyucian. Air tawar, air yang bersih, air yang suci lagi menyucikan. Macam mana kita nak dapat air itu dalam Quran? Kemudian ada air madu. Air madu yang boleh menyembuhkan penyakit, ada dalam Quran. Ada air susu, susu yang memberi kita immunity, yang memberikan kita kekuatan, yang membuatkan kita sihat, ada dalam Quran. Air yang tidak memabukkan. Ada khazanah yang ada dalam Quran ini yang menjadikan kita dapat sesuatu yang tersimpan. Benda yang dah disimpan lama, tetapi once kita minum dia tidak memabukkan kita, tetapi dia memberikan kesegaran kepada kita. Itu dipanggil Rahiqul Maktum, ada di dalam Quran. Tetapi Rahiqul Maktum itu kita kena baca dan kita kena pecahkan code breaking dia sendiri, barulah kita faham macam mana dinampakkan Rahiqul Maktum itu dalam bentuk pelaksanaan. Kalau tidak,
kita akan jadi orang yang bersangka-sangka, kita akan jadi orang yang berangan-angan, kita jadi orang yang hanya membaca Quran dalam bentuk mengharapkan ganjaran. Jadi di sini yang kita nak kena faham betul-betul macam mana hadis dan juga ayat Quran ini nak diletakkan side by side untuk meletakkan Quran itu sebagai primary dan hadis itu sebagai secondary. Kalau bercanggah dengan Quran, maka hadis itu kita tak payah nak layan. Tetapi kalau hadis itu walaupun dia dhaif, tetapi Al-Quran mampu untuk menjelaskan hadis tadi tu, maka kita kena faham hadis itu juga adalah sesuatu yang terkait dengan wahyu. Sebab Nabi tidak akan bercakap sesuatu tanpa pedoman wahyu. Ini benda yang kita kena faham. Okay? So kita nak kena baca dan kita nak kena merujuk. Itu menunjukkan ayat penting tentang wa inna ilaihi raji'un. Okay? Dah setengah jam. Macam mana kita nak buat setengah jam ni? Topik tengah panas, tiba-tiba Ustaz nak berhenti. Tiba-tiba saya nak berhenti. Kan? Jadi, harap kita boleh dapat sebanyak-banyaknya pelajaran, dapat sebanyak-banyaknya peringatan, dan kita nak memahami benda ni dalam sudut pandang yang lebih luas. Skop Allah menguji kita, pasti Allah menyediakan platform untuk kita keluar daripada ujian tersebut. Keluar bukan jadi orang yang mati macam tadi tu, tapi keluar sebagai orang yang mampu untuk hidup, bangkit balik daripada ujian. Lalu kita jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu ujian yang Allah nak kita jadi. Ya, kalau Rasulullah sendiri pun diuji. Sepanjang 23 tahun Nabi membawa Al-Quran ini, Nabi diuji. Diuji dengan kelaparan juga, diuji dengan ketakutan juga, diuji dengan kehilangan nyawa juga. Nabi pun diuji. Tapi Nabi tidak mengalah. Sebaliknya Nabi bangkit dengan pelbagai cara dan platform untuk membangunkan balik agama ni. So kita ni pun sama. Kita nak kena cari jalan macam mana kita nak betul-betul kembali merujuk Allah. Sebab ini baru 2-3 ayat. Maksudnya ada 6,000 ayat lebih lagi ayat-ayat yang sedang menceritakan dan juga menjelaskan apa yang sedang kita kongsikan pada pagi ni. So saya nak bagi satu lagi ayat, tapi memandangkan dah pukul 11.35, so saya nak stop dulu pada hari ini. So kita sambung pada esok hari. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat untuk memahaminya dan kita akan cuba menggali Quran ini dengan lebih mendalam. Hadis yang saya bagi tu sebagai satu hint, banyak dikupas dalam topik-topik yang tengah panas dekat dalam YouTube pun ada, kat Facebook pun ada. Cuma di sini kita nak menampakkan bahawasanya air itu adalah satu analogi ilmu. So kalau kita hari ni sedang minum doktrin air dan ilmu yang dibawa oleh Dajjal, maka itulah benda yang sedang berada dalam diri kita. Maka kita sedang hidup dengan satu fahaman yang sudah ditanam benihnya oleh Dajjal, dan kita sedang hidup dalam sistem yang dia dah berjaya cipta. Maka tugas dan tanggungjawab kita adalah untuk keluar daripada sistem yang sedang mereka masukkan ke dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Inilah benda yang kita nak kena fahami. So di sebalik musibah itu ada kebaikan yang Allah nak uji kita, nak kita harapkan dapat keluar dengan tenang, redha, pasti dan yakin, dan kita berbuat dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Kalau buat dengan nafsu, cerita bunuh diri tadi pun akan berlaku. Cerita kita anxiety pun akan berlaku. Kemurungan pun akan berlaku, dan banyak benda yang akan menyebabkan kita jadi orang-orang yang lalai. So hari ini harapan saya mudah-mudahan kita akan jadi orang yang bangkit, orang yang beriman, orang yang lebih jelas dan lebih faham. Bukan sekadar kita jadi orang yang nak jadi sekadar kita mendapat ujian, tetapi kita jadi orang yang hanya lafaznya di mulut, tetapi kita tidak tahu macam mana kita nak kembali semula kepada Al-Quran dengan sebenar-benar kefahaman. So Quran dah ada. Tanggungjawab kita adalah untuk merujuk dan kembali membaca ayat-ayatnya sebagai penguat. Nak baca satu hal, nak memahami itu satu hal yang lain. Dan yang lebih penting adalah macam mana kita nak melaksanakan kefahaman yang kita dapat tadi. So tugasnya adalah dengan mencari guru untuk kita dapatkan penjelasan, dan di situ kita dapatkan kekuatan, dan kekuatan itu datang bukan dengan seorang, kekuatan itu datang dengan jemaah. Hari ini kita nak memperkemaskan balik jemaah yang kita kena yakin bahawa ada satu golongan, satu kumpulan yang mereka akan bangkit secara berjemaah. Itu yang saya nampakkan dalam bentuk institusi itu tadi. So ujian ini tidak datang untuk seorang individu, tetapi ujian pasti akan datang untuk dalam bentuk yang ramai.
Tak ada, kerana seorang satu dosa maka kita akan diuji ramai-ramai. Betul pandangan tersebut, tetapi maksiat ni kita kena faham, tempat yang banyak berlaku maksiat pun kadang-kadang belum tentu lagi dilanda banjir. Tetapi musibah dan ujiannya pasti akan datang juga, tapi dalam bentuk yang lain. Ini semua adalah satu bentuk yang kita kena fahami, bukan sekadar teks, tapi mesti kita baca dalam bentuk konteks. Okey, insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada saya, setengah jam untuk episod pada hari ini. Episod pertama dalam edisi kuarantin. Mudah-mudahan esok kita akan diberi kelapangan lagi untuk kita jumpa pada pukul 11 pagi, dan ada satu ayat yang saya nak buka sambung kesinambungan daripada perbincangan pada hari ini. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang komen. InsyaAllah sokong projek Pelangi, projekpelangi.com yang sedang kami bangunkan, dan kami sedang bantu mangsa-mangsa banjir yang berada di Pahang, dan juga mudah-mudahan sedikit sumbangan anda itu dapat memberikan kepada kami saluran bantuan yang sampai kepada mereka yang memerlukan akibat daripada musibah banjir itu. Okey, itu saja daripada saya. Hazza wallahu ya'na wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.